Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah turn untuk Abang cerita hantu. Dan Abang dah dapatkan cerita, tapi kali ni tempat dia punya lokasi cerita hantu tu adalah di Villa Nabila. Jadi semua orang tahu Villa Nabila adalah antara tempat yang horror plus anchor. Macam itulah Indonesia kan. Indonesia cakap horror plus anchor. Macam itulah. Yang ada dekat Malaysia selain daripada rumah Mona Fendi. Selain daripada tu adalah Highland Tower dan beberapa tempat lagi, dan rumah Villa Nabila antara tempat yang terseram. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, Abang akan sampaikan. Dan cerita kali ni tak berapa nak kata seram-seram, tapi lebih kepada pengalaman sebab dia disampaikan oleh orang yang sama, tapi Abang pecahkan dua cerita supaya cerita tu nampak lagi tersusun dan senang untuk difahami. Okey, jom Abang ceritakan kisah pertama, kisah hantu Villa Nabila. Okey, korang nampak Abang ceria kan hari ni? Hari ni Abang tak kena dengki. Hari tu dengar orang menjerit dekat tingkat bawah. Lepas tu dekat bilik ayah Abang tiba-tiba ada benda pecah, ada benda jatuh pecah. Sekali cek tak ada apa-apa. Dia macam kena dengki jugalah. Tapi hari ni Abang ceria. Okey, tak ada hantu. Sebab hari ni yang bestnya adalah Abang nak sampaikan kisah yang diceritakan oleh seorang lelaki yang berlaku pada waktu dia belajar. Dan masalahnya dalam cerita ni melibatkan 8 orang, 8 ke 10 orang, dan Abang ni memang tak pandai nak ingat nama. Jadi Abang main letak Ali, Abu, Ahmad, macam tu je lah supaya senang nak faham. Jadi cerita pertama ni adalah berkenaan dengan diorang ni ada satu grup student tau. Diorang belajar dekat utara tanah air, dekat college ke universiti ke tak payahlah berceritakan. Yang cerita kat Abang ni namanya adalah Azim. Abang wakilkan nama dia sebagai Azim. Azim cerita kat Abang. Okey, cerita dia macam ni. Azim dan beberapa orang kawan dia, lebih kurang 8 orang, diorang menuntut dekat satu universiti dekat selatan tanah air. Macam ulang balik kan. Lepas tu sepanjang diorang duduk dekat selatan tanah air, diorang duduk dekat satu rumah sewa. Diorang sewa 8 orang. Dan biasalah kalau budak-budak remaja lelaki ni kan, diorang suka cari tempat-tempat yang seram. Jadi masa diorang di tahun 3, diorang planning untuk menguji keberanian. Jadi ramai-ramai lah diorang suggestkanlah beberapa tempat yang seram. Dekat pantai lah, Villa Nabila antara tempat yang diorang suggestkan. Tapi kebanyakan daripada ahli ni memang tak nak kat Villa Nabila. Sebab Villa Nabila memang berlaku beberapa kes sebelum tu. Kalau korang ingat kan, kisah budak hilang kat situ. Jadi pernah berlaku beberapa kes. Jadi diorang tak letakkan Villa Nabila tu dalam list yang diorang nak pergi untuk menguji keberanian. Sebab takut-takut ada benda-benda buruk berlaku. Tapi disebabkan dekat selatan tanah air ni tak banyak tempat yang memang berhantu, jadi akhirnya diorang semua bersetuju untuk pergi ke Villa Nabila untuk menguji keberanian. Jadi sebelum pergi tu diorang pun berbincang-bincang lah apakah bentuk menguji keberanian yang diorang nak buat, aktivitinya. Adakah masuk dalam rumah? Itu cadangan pertama, masuk dalam rumah, lepas tu nyanyi lagu negara aku, lepas tu keluar. Lepas tu yang kedua pula, diorang mengelilingi rumah. Ada yang cadangkan macam tu, mengelilingi rumah sorang-sorang. Lepas tu berkumpullah dekat satu tempat. Ada tu pula yang lain semua tunggu kat bawah, dekat pintu pagar bawah lah, dengan cerita jauh daripada rumah tu, seorang pergi naik atas. Itu antaralah cadangan beberapa aktiviti yang diorang nak buat bila sampai kat Villa Nabila. Menguji keberanian lah konon-kononnya. Budak-budak lelaki kan memang nakal-nakal. Abang dulu pun ada juga menguji keberanian dekat Evamosa Waterworld. Evamosa yang kat Melaka tu. Sebab abang dulu belajar dekat Melaka, jadi menguji keberanian kat situ lah. Dia macam aktiviti lelaki kot. Lelaki memang suka aktiviti menguji keberanian kot. Kalau perempuan mungkin kurang lah sikit. Lelaki ni sebenarnya dia nak uji keberanian sebab mungkin ada di antara kawan-kawan tu yang memang penakut. Jadi saja buat aktiviti ni untuk lagi menakut-nakutkan orang tu. Mungkin niat yang sama dengan budak-budak ni, budak 8 orang ni, Azim and the gang ni. Okey, jadi waktu diorang ni tahun 3
Jadi diorang pun satu hari Jumaat malam Sabtu, diorang dah tak ada kelas kan, dah hujung kelas, diorang pun beramai-ramai berkumpul dekat kedai makan dan diorang pakailah sweater, baju sejuk, diorang bawa torchlight. Tapi dekat kedai makan tu waktu tu lebih kurang pukul 9 malam diorang makan dulu. Dan dekat situlah diorang decide apakah bentuk aktiviti menguji keberanian yang diorang nak buat dekat Villa Nabila. Jadi diorang semua berpakat diorang akan mengelilingi Villa Nabila, tapi untuk mengelakkan daripada bahaya, dua orang pair berdua akan mengelilingi Villa Nabila bersama-sama bawa torchlight. Tak adalah menguji keberanian sangatlah, tapi itu pun dah seram kan. Abang rasa dah seram dah. Cukup ada orang. Dalam Villa Nabila tu besar kan. Jadi diorang pun berkumpul dekat kedai mamak, makan-makan siap-siap sebab diorang planning untuk pergi ke Villa Nabila pukul 12 ke atas. Sebab Villa Nabila ni sebenarnya kalau korang tahu dia dipagar tau. Dia dipagar dengan zinc ke macam tu lah lebih kurang. Jadi untuk masuk ke dalam Villa Nabila tu, dan dia terletak, pintu masuknya terletak di tepi jalan. Jadi diorang perlulah pergi di atas pukul 12 untuk mengelakkan daripada orang nampak. Jadi selepas pukul 12 dah siap-siap makan, dah siap-siap minum, dah mengucap semua, test-test baca Al-Fatihah, betul ke baca Al-Fatihah, aku ni kok nampak lah apa-apa, lepas tu baca ayat kursi betul ke tidak, macam tu preparation dia punya dalaman, preparation dalaman kata. Jadi diorang pun naiklah 4 motor. Diorang naik 4 motor membonceng lah, satu motor 2 orang, semua sekali 8 orang. Jadi Azim and the gang ni pun pergilah ke Villa Nabila. Dia empat kat satu tempat, lepas tu dia orang naiklah Villa Nabila. Masa tu dah lebih daripada pukul 12. Okey, cerita seramnya kat sini. Sampai dekat Villa Nabila tu, dekat atas, dekat pintu utama dia tu, masing-masing bawa torchlight. Jadi diorang pun undilah siapa yang nak pergi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang kelima, abang cerita yang kelima sebab yang kelima nanti kena tau. Yang kelima, yang terakhir adalah Saiful dan juga Akmal. Abang letak je lah nama ni. Ada nama dia tapi abang jenis yang tak ingat nama. Okey, abang letakkan, wakilkan sebagai Saiful dan juga Akmal. Jadi mula-mula grup pertama pergi mengelilingi Villa Nabila lah. Pergi mengelilingi Nabila lebih kurang 10 minit. Jalan slow-slow. Lepas tu sampai, tak ada apa-apa. Okey, tak ada apa-apa. Okey, macam, aku berani gitu. Lepas tu grup kedua pula pergi mengelilingi Villa Nabila. Lepas tu balik. Tu macam mana kau? Okey, tak masalah. Tak seram lah tempat ni gitu. Mencabar. Benda-benda macam tu tak boleh mencabar dik. Bahaya. Orang kalau dengar ni jangan mencabar-mencabar. Nak pergi je, jangan macam cabar. Grup ketiga pergi mengelilingi Villa Nabila, balik tak ada, selamat. Sebab yang grup ketiga ni kalau ikut ceritanya salah seorang tu alim lah. Jadi mungkin kalau orang lain baca Fatihah, dia tu baca Al-Baqarah sepanjang jalan tu. Dia baca Al-Baqarah, jadi tak sempat Al-Baqarah tu habis. Al-Baqarah tu kalau kawan-kawan yang penonton ni yang tak tahu, yang bukan orang Islam, Al-Baqarah tu adalah salah satu surah yang panjang, surah paling panjang dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran. Jadi grup ketiga ni adalah salah seorangnya grup alim. Jadi mungkinlah abang kata buat lawak lah ni, baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, start dia kan, belum sempat Al-Baqarah habis, dia pun dah habis. Selamat lah kan. Okey, grup keempat. Grup keempat ni ada pelik sikit. Waktu dia pergi mengelilingi Villa Nabila, dia ambil masa lebih daripada 10 minit. Dia ambil masa lebih kurang hampir setengah jam. Jadi bila dia balik sampailah dia dah habis keliling sampai dekat grup tu. Lepas tu member-member tanya, kau apa hal lambat? Kau ada nampak apa-apa ke? Tak ada, aku tak nampak, kita orang tak nampak apa-apa. Cumanya masa kita orang sampai dekat belakang tu, nampak macam ada benda-benda kelibat tau. Jadi kita orang pun tunggu macam suluh-suluh lah, mana tahu nampak. Tapi kalau nampak, kita orang tak tunggu, kita orang lagi panggil korang pula. Tapi bila suluh-suluh memang macam ada benda bergerak, tapi tak ada apa-apa. Nak dijadikan cerita, grup terakhir ni adalah grup yang paling bapak penakut, iaitu abang namakan tadi siapa? Saiful dan juga Akmal. Jadi yang memang grup akhir ni adalah grup yang paling penakut. Bila dia dengar kawan dia ni cerita, dia dah mula, mampus aku.
Dah lah Al-Baqarah aku tak hafal, ayat kursi pula sangkut-sangkut, yang aku ingat masuk tandas keluar tandas, ataupun selawat Nabi. Okey lah, member kata selawat Nabi pun selawat Nabi lah, yang penting kau kena habiskan, sebab memang ini ujian keberanian. Kalau kau tak, diorang ni tak habiskan, memang sampai ke cucu cicit jadi bahan. Macam itulah kawan-kawan dia ugut. Jadi si Saipul ni dengan si Akmal ni dengar macam tu ugutan kawan dia, dia nak tunjuk lah, jadi berani lah kan, tak adalah nak tunjuk dia terpenakut. Jadi pun capailah tanpa picit, dia pun pergilah. Tapi bila dia meninggalkan grup tu, barulah grup yang keempat tu cerita sebenarnya kita main-main the way, tak ada pun kita nampak bayang-bayang, saja je buat-buat cerita nak nakut-nakutkan si Saipul dengan si Akmal. Yang lain tu tergelak-gelak, ho. Yang member Saipul dengan Akmal ni dah berjalan dah, dia dengar lah member dia gelak. Celaka, jangan-jangan kita kena game kot, agaknya lah. Jadi dia orang pun pergi, dia orang pun mengelilingi sampai Villa Nabila. Tak lama, benda tu memang besar tapi ada track lah kan, adalah kawasan dia. Sampai ke depan, korang tahu apa dia orang jumpa? Yang si Saipul dengan Akmal tu, korang tahu apa dia jumpa? Kawan-kawan dia semua dah tak ada. Kawan-kawan dia dah tak ada. Pertama dia orang fikir, kita ni dah termasuk dekat alam bunian ke apa? Yang kedua dia fikir, memang kawan-kawan kita nak pedajal, dia tahu kita ni penakut, dia nak pedajal kita, dia menyorok. Dan kemungkinan ketiga, kawan-kawan dia dah pergi balik naik motor, dah belah, tapi tak dengar pula bunyi motor tu. Okey, si Akmal dengan si Saipul ni, dia pun sudah tu, dia pun turunlah keluar daripada kawasan Villa Nabila tu, pergi kat jalan besar. Sampai dekat jalan besar, dia orang call si Azim ni. Si Azim yang ceritakan dekat abang ni kan, dia call si Azim. Dia call. Bila dia call, Zim, kau kat mana? Kau jangan main-main weh. Kau tinggalkan kita orang ke? Lepas tu si Azim kata, tinggalkan kau? Tinggalkan kau apa pula? Kan kita dah balik, dah habis dah kot. Dah lama kot dah habis. Kau kat mana ni? Si Azim tanya macam tu. Tu Saiful jawab, weh, aku dekat Villa Nabila, aku dengan Akmal. Kau ke mana? Kita orang ke depan tengok korang dah tak ada. Tiba-tiba bila cakap macam tu, pop, putus talian. Yang si Azim ni pula, kita berbalik ke Azim. Itu cerita Saipul dengan Akmal kan. Kita berbalik ke Azim. Selepas Saipul dengan Akmal pergi, diorang pun gelak-gelak, tunggulah kawan dia. Dia tunggu, tiba-tiba dia nampak Saipul dengan Akmal tu sudah. Lepas tu sudah mengelilingi. Bila dah sudah tu, tak ada apa-apa, jomlah balik, kata si Azim. Tu ramai-ramai pun turunlah daripada Villa Nabila. Sebenarnya pada waktu tu, yang datang dekat diorang bukan Azim dengan Saipul, tapi sesuatu. Okey, diorang perasan macam ni. Bila diorang dah berkumpul, diorang pun naik motor, pergilah Mamak. Lebih kurang pukul 1 lebih macam tu. Sampai dekat Mamak, diorang pun borak. Oh, bertumpuk tanpa kisah girlfriend, kisah apa. Puk-pak. Lepas tu si Azim rasa nak kencing. Dia pun pergilah bilik air. Bila dia pergi bilik air, waktu tu si Saiful telefon. Saiful tu tanya, korang kat mana? Korang kenapa tinggalkan kita orang? Yang si Azim, tinggalkan apa pula? Bukan aku aku bawa si Saipul. Yang si Amir bawa si Akmal. Dan Saipul dengan Akmal ada borak-borak dengan kita orang kat kedai ni. Lepas dia dengar Saipul cakap macam tu, ada dua kemungkinan. Mungkin yang telefon tu hantu yang saja nak mainkan dia, ataupun memang Saipul yang dengan Akmal yang sebenar. Jadi lepas dia cepat-cepat kencing tu, dia pergi ke depan. Dia tengok tempat duduk Saiful dengan tempat duduk Akmal tu kosong, tak ada orang. Lepas tu dia tanya dengan kawan-kawan lain, weh, Akmal dengan Saiful mana? Semua jawab, bukan dia ikut engkau pergi kencing tadi? Korang nak pergi kencing bertiga kan? Tak adalah, aku kencing seorang. Lepas tu dia dah mula, si Akmal dengan sejam, weh, aku rasa tak sedap ni weh. Lain macam ni. Tu memang dah, kenapa? Okey, korang dengar si Azim telefon si Saipul, buat loudspeaker telefon. Bila yang nyaut tu si Saipul,
Cilaka korang kat mana ni? Aku pada lama tunggu dekat Villa Nabila ni. Korang ke mana? Korang sengaja je kan memang nak putus kawan ke apa? Dia cakap tu, memaki-maki lah. Lepas tu yang member bertanya, weh kau kat mana? Dekat Villa Nabila lah weh. Macam tu. Lepas tu, tak apa. Kita orang datang. Gitu. Lepas tu letak telefon. Dah semua tersenyap. Tadi yang ikut kita Saiful dan Akmal tu siapa? Okey, sebelum diorang buat decision untuk pergi ke Villa Nabila, diorang pecah cari Saiful dengan Akmal dekat bilik air, dekat belakang dapur, dekat mamak, no, sekeliling, dekat meja-meja. Memang tak ada Saiful dan Akmal. So diorang kata tak apa, kita decide. Tapi ada juga perasaan ya tak ya, sebab Saiful dengan Akmal tadi memang duduk dengan diorang minum air sekali. Dan Saiful dengan Akmal ni memang jadi pembonceng motor. Diorang tak bawa motor. Jadi diorang pun daripada 8 berenam pergilah naik motor pergi Villa Nabila. Sampai dekat situ memang dia nampak Saiful dengan Akmal, tapi dia suruh kau sebelum naik motor mengucap dulu. Mengucap, siapa nama bapak kau? Ada soal macam-macam. Yang si Saiful dengan Akmal ni, kau dah kenapa? Kau tahu tak? Aku dah takut lapar pula tu. Bila dia dah investigate antara soalan dia, berapa pointer aku? Tu si Saiful cakap, pointer kau gini. Betul lah, ni kot Saiful lah kot, Saiful dengan Akmal ni. Diorang pun naik motor pergi dekat mamak tu semula. Sampai dekat mamak tu barulah diorang buka cerita. Sebenarnya waktu yang peristiwa tu berlaku, diorang terbawa, diorang ingat Akmal dengan Saiful dah habis round Villa Nabila dan diorang naik motor pergi makan kat mamak. Yang Saiful cakap sebenarnya dia sampainya kawan-kawan dia semua dah hilang. Jadi siapakah Saiful dengan Akmal yang diorang bawa? Jadi diorang simpulkan sebenarnya diorang bukan bawa orang, diorang bawa jin. Mungkin jin Islam, mungkin jin yang tinggal dekat kawasan tu. Bukan hantu tapi lebih kepada jin lah. Jadi diorang semua macam, kau ajar tadi aku bonceng jin kot. Rare tak rare, aku ingat kau pun rupanya aku bawa orang lain dah. Masa tu pecahlah gelak kan. Lepas tu diorang bersumpah sejak daripada tu diorang tak akan jejak kaki dekat Villa Nabila. Tak nak peristiwa terjadi pisang berbuah 2 kali. Peristiwa yang sama terjadi sebab takut berlaku sesuatu yang tak diingini di kemudian hari. Okey, itu adalah cerita pertama yang diceritakan oleh Azim ke apa yang dia orang ni lah ceritakan kat abang melalui mesej dekat Facebook. Jadi terima kasih kah sebab dah sampaikan cerita Villa Nabila kat abang. Tapi ada yang menariknya. Kisah kedua masih lagi kisah diorang, sambungan daripada kisah yang pertama. Jadi kalau orang nak tahu, teruskan. Jom kita pergi ke kisah kedua. Sebelum tu abang nak teruskan ke kisah kedua, abang nak beritahu sekarang ni jam menunjukkan pukul 1 pagi. Macam biasalah, abang ni memang manjang, tak ada masa. Waktu malam lah abang boleh ceritakan. Okey, kita balik kepada kisah kedua. Tadi si Azim, Akmal, Saiful dan kawan-kawan dia tu adalah student tahun 3. Cerita kedua ni berlaku pada student tahun 4, iaitu diorang di waktu final year. Jadi sewaktu final year tu diorang pun dah bungkus-bungkus baju sebab esoknya diorang semua akan balik ke rumah masing-masing dan tak akan jumpa lagi. Ini macam perpisahan lah, majlis perpisahan kan. Diorang pun sedih sebab lepas ni mungkin kita tak akan jumpa, kita akan kahwin, beranak penak. Jadi nak berkumpul macam ni memang susah lah. Dan abang boleh rasa perasaan tu. Dulu abang satu rumah 10 orang loh. Lepas tu rapat, pergi makan sama-sama zaman Kak Yu kan. Lepas tu sekarang nak jumpa balik memang susah lah. Jumpa pun dalam WhatsApp je. Jadi kepada kawan-kawan abang, aku rindukan korang semua. Dan semua dah tua. Okey, kita teruskan cerita Azim tadi melalut lah. Jadi Azim ni dengan and the gang ni, diorang ni tahun 4. Jadi diorang dah nak habis. Diorang pun berkumpul pada malam petang tu, petang lah. Diorang cakap, weh kita ni dah nak habis, boleh tak kita buat satu kenangan lain? Kenangan apa?
kita pergi balik dekat Villa Nabila. Dan tapi kali ni kita pergi awal malam, pukul 8, lepas Isyak, 8 pukul 9 kita pergi, dan sampai kat sana kita balik. Kita ambil gambar, kita balik. Tu yang lain tu semua kata macam okey, sebab tak terlalu malam, jadi diorang pun bersetujulah kan. Jadi diorang pun ramai-ramai selepas packing semua dah sedih-sedih semua, jadi diorang nak tinggalkan satu kenangan terakhir. Tapi tanpa diorang tahu, kenangan terakhir ni betul-betul kenangan yang buatkan diorang ingat sampai sekarang, dan memang bagi pengajaran kau-kau punya. Jadi diorang pun makan kat rumah tu ramai-ramai, beli nasi bungkus. Selepas habis makan, diorang semua siap-siap bawa motor pergi ke Villa Nabila. Sampai kat Villa Nabila, nak cerita ni. Sampai kat Villa Nabila, diorang pun duduklah dekat depan tu. Melepak lah, katakan macam melepak lah. Tak semena-mena, salah seorang daripada diorang bawa kemenyan. Lepas tu yang member cakap, kau bawa apa benda ni? Arang ke apa ni? Tak ada, aku bawa kemenyan. Dia cakap, kau jangan main-main weh, ni kemenyan weh, kemenyan kau nak panggil-panggil apa pakai kemenyan ke? Alah, tak ada benda pun, kemenyan je, mana tahu kan. Ni katakan ni last kenangan terakhir ni, kita ada sesuatu lah kan, mestilah ada kenangan yang sesuatu, tak naklah kenangan yang biasa-biasa. Jadi bila dah itu alasannya, tak apalah, diorang pun buka lah kemenyan, lepas tu letak kat dalam satu kaos bekas tu, diorang pun bakar lah kemenyan. Dah tu sebar-sebarkan lah dia punya apa, asap tu, kemenyan tu tersebar lah. Lepas asap sebar, yang lain tu semua sambil borak-borak. Yang buat kerja ni 2 orang je yang sebar-sebarkan asap ni, yang lain tu borak je lah, borak sampailah pukul 10 malam. Lepas 10 malam, diorang cakap, jomlah turun. Yang kemenyan ni macam mana? Biar je lah kemenyan kat sini saja je. Mana tahu, tapi tak ada apa-apa lah. Kemenyan tak adalah, bomo-bomo tu semua nipu je. Selalu kan kalau bomo-bomo kan nak apa-apa kan bakal kemenyan. Konon-konon ni macam nak panggil semangat lah, roh lah. Tapi tak ada apa kemenyan. Tak apalah. Dia pun siramlah kemenyan tu dengan air mineral. Lepas tu dia pun balik lah. Dia pun balik kat rumah dia orang, asrama rumah sewa dia orang. Ni part seram dia. Sampai dekat rumah sewa, tak ada apa-apa berlaku. Okeylah, diorang pun borak-borak sampai pukul 2 pagi. Sebab nak last kan, dah bungkus-bungkus. Sampai pukul 2.30, akhirnya semua dah ngantuk dan semua pun masuk tidur. Okeylah, semua diorang ni tidur dekat ruang tamu. Sebab ni dah last kan, dah nak tinggalkan rumah sewa ni. Lepas tu diorang dah tamat belajar. Semualah tidur dekat ruang tamu. Bentanglah toto, tilam semua dekat ruang tamu, sebab senang nak kemaskan. Bilik-bilik lain semua dah dikosongkan. Jadi dalam lebih kurang pukul 3.30, salah seorang daripada diorang bangun nak kencing. Tapi waktu dia bangun nak kencing tu, dia terbau kemenyan. Lepas tu dia pun kejut dengan member lain. Weh, aku bau kemenyan weh. Lepas tu bila yang dengar perkataan kemenyan tu, dia macam automatik semua bangun serentak. Bangun, apa hal? Alah, kemenyan. Kau tadi bukan kau dah siram dengan air ke kemenyan tu? Dah siram. Ni apa hal bau ni? Seram weh. Dia orang pun buka lampu. Masing-masing buka lampu. Rumah terang benderang. Aku nak kencing. Alah, time ni lah aku nak kencing, bau kemenyan ni. Tak apalah. Dia pun teman lah, yang sebab bilik air tu, satu bilik air rumah tu dekat belakang sekali kan. Sampai dekat dia nak pergi kencing, berjalan berdua, meneman ni. Walaupun jantan, tapi kalau dah bau kemenyan ni takut jugalah kan, terpaksa meneman lah. Berteman 2 orang sampai dekat dapur. Sampai dekat dapur je, dia orang patah balik lari ke depan. Lepas tu lari ke depan gelak-gelak. Dah gelak-gelak MV pun ni, tengok ni apa hal, kau dah terkencing kau apa gelak-gelak. Weh, ini bapak seram gila weh. Kita dah buat kenangan yang kau punya. Apa hal? Jom pergi belakang semua. Tu semua pun berapat-rapat dah ni. Apa ni pukul 3 ni, 3.30. Rapat pergi bilik air. Sampai kat bilik air, rupanya kemenyan tu bau datangnya daripada bilik air. Okay. Dan ditambah pula, dalam bilik air tu terdengar suara orang menangis.
Dan semua dengar, 88 dengar. Kalau korang lah macam mana? Lepas tu bila dengar, masing-masing dengar ni. Tapi lebih takut, lepas tu macam kelakar, macam takut, macam kelakar. Seram. Apa tu, ada yang, apa kata buka, terjah buka. Tapi bila pegang tombol pintu, tak boleh buka, macam orang kunci daripada dalam. Tapi dengar ada orang menangis, bukan menangis, teresak-esak. Orang yang teresak-esak dan bau kemenyan daripada dalam tu. Lepas tu bila dah cuba-cuba buka pintu tak boleh, apa lagi, diorang pun pergilah kat depan. Dah sampai kat depan, pakai baju sweater, baju kunci kereta, kunci motor, vroom, pergi minum dekat mamak sampai subuh. Sampai subuh. Tapi malangnya, mengikut cerita Azim yang ceritakan kat abang, malangnya sebab waktu tu semua orang cuak dan tak jangka ada suara orang menangis dekat dalam bilik air dengan bau kemenyan. Diorang tak terfikir nak rakam, nak jadikan kenangan, tak terfikir. Sebab terus sampai kunci motor, bop, terus pergi mamak minum kat mamak. Jadi bila sampai dekat mamak, barulah diorang kata, tak rakam ke? Tapi disebabkan dah ramai-ramai memang tak nak balik ke rumah tu selagi tak sembahyang subuh, jadi tak terakam lah kan. Jadi diorang pun duduklah kat mamak tu sampailah waktu subuh. Diorang sembahyang subuh, dah terang tanah, barulah diorang balik dekat rumah tu. Lepas tu buka pintu lah, sampai kat rumah tu, dan diorang decide untuk buka pintu bilik air. Bila diorang buka pintu bilik air tu, memang ada kemenyan. Dan kemenyan tu macam dibakar, tak tahu siapa yang bakar, tak tahu tu apa, dan bunyi menangis daripada mana pun tak tahu. Jadi diorang pun bungkus kemenyan tu, diorang buang kat dalam tong sampah. Lepas tu diorang kemas-kemas, dan hari tu adalah hari terakhir diorang belajar, jumpa sama-sama, dan diorang pun berpecah balik ke rumah masing-masing. Dan sejak daripada tu diorang kontak melalui Facebook dan media sosial aja. Dan itu adalah dua cerita tentang Villa Nabila. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang kisah sekumpulan pelajar yang belajar dekat di selatan tanah air selama 4 tahun, dengan dua cerita di tahun yang berbeza tentang Villa Nabila. Okey, nama sebenarnya adalah Rahman. Terima kasih Rahman sebab dah ceritakan ke abang. Dan di antara 8 orang, salah seorangnya dah meninggal dunia sebab aksiden, dan namanya adalah Bakhtiar. Okay, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Bakhtiar, semoga rohnya dicuci rahmat. Dan ini adalah antara pengalaman menarik tentang Villa Nabila. Jadi abang harap cerita ni boleh memberi pengetahuan dan juga pengajaran untuk kita semua tentang dunia di sebalik dunia kita. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Dan sebelum tu kalau korang ada apa-apa nak cerita tentang cerita apa-apalah, cerita nak abang ceritakan dengan gaya abang sendiri, abang boleh ceritakan dan sampaikan ke abang melalui Instagram, TikTok ataupun Facebook yang ada dekat hujung video ni. Korang boleh kontak abang. Jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.